Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia komited bagi menangani isu jenayah tawaran pekerjaan di luar negara dalam usaha untuk menyelamat dan membawa pulang rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket berkenaan. Kementerian Dalam Negeri dan PDRM yang juga merupakan ahli mesyuarat penyelarasan antara agensi berkenaan isu sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan melibatkan warga negara Malaysia di luar negara yang diterajui oleh Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan sesi libat urus dan bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan seperti perwakilan diplomatik asing berkaitan, badan politik, badan bukan kerajaan, Interpol, ASEANAPOL dan agensi penguatkuasa yang lain. Dalam hal ini, perincian usaha yang sedang dilaksanakan secara berterusan adalah sebagaimana berikut. Pertama, kita mengadakan sesi libat urus bersama negara seperti Kemboja, Thailand, Myanmar dan Laos secara fizikal untuk tujuan perkongsian maklumat dan penyelarasan misi menyelamat mangsa. Kita juga mengenal pasti sindiket yang menjadi dalang, utamanya ejen pekerjaan di Malaysia. Kemudian, kita menjalankan siasatan komprehensif bagi menghasilkan pendakwaan agar memberi kesan pencegahan kepada masyarakat. Selainnya, kita meningkatkan kesedaran awam dan tahap kefahaman pelbagai lapisan masyarakat termasuk di kawasan luar bandar mengenai sindiket jenayah penipuan ini. Selain daripada itu, sesi libat urus dengan masyarakat madani bagi kerjasama dalam memetras jenayah penipuan kerja luar negara dan kerjasama dan penyelarasan semua kementerian dan agensi di bawah kerajaan yang relevan bagi mengatasi masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Tan Amirah. Yang Berhormat Menteri, terima kasih jawapan yang diberikan oleh YB Menteri. Cuma apapun benda ni kita nampak kita perlu ambil perkara serius. Kesian kepada rakyat Malaysia yang terpedaya dan tertipu. Oleh itu saya mohon Kementerian untuk terus lebih giat lagi menangani. Jadi soalan tambahan saya, dalam siasatan pihak berkuasa, adakah sindiket pekerjaan di luar negara itu berpakat dengan sindiket dalam negara ini? Jadi adakah dalam usaha kita nak bebaskan rakyat Malaysia yang terperangkap dalam sindiket itu, apakah kerajaan perlu ada bayar wang tebusan tak? Ya, kalau ada, saya nak tahulah berapa jumlah yang terlibat setakat ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Amirah atas soalan tambahan berkenaan. Pihak Polis Diraja Malaysia telah menjalankan risikan dan siasatan berkaitan perkara ini. Hasil risikan dan siasatan pihak PDRM sebenarnya telah berjaya menumpaskan dua buah syarikat yang disaki menjalankan kegiatan ini dan pihak PDRM juga telah berjaya membuat tangkapan kepada beberapa individu yang disiasat di bawah Akta Anti Pembadangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670. Hasil daripada tangkapan ini, pihak PDRM sebenarnya telah berjaya memperolehi arahan pertuduhan daripada Jabatan Peguam Negara. Berkaitan dengan perkara kedua, adakah kita membayar wang tebusan? Sebenarnya saya nak sebut bahawa tiada sebarang bayaran pampasan diberikan oleh pihak kerajaan kepada pihak sindiket dalam usaha menyelamat mangsa yang terpedaya dengan sindiket jenayah penipuan pekerjaan ini. Terima kasih. Sila tampil. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sejak kebelakangan ini sedikit penipuan pekerjaan di luar negara semakin banyak dilaporkan dan keadaan ini amat membimbangkan. Jika dahulunya negara kita merupakan negara destinasi bagi penyeludupan pekerja asing dan pencari suaka, kini negara kita telah menjadi negara sumber untuk kegiatan penyeludupan dan sindiket penipuan pekerjaan. Saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri mengenai modus operandi sedikit mencari rakyat tempatan untuk bekerja di luar negara. Soalan saya, siapakah atau apakah kategori yang menjadi sasaran sedikit untuk direkrut dan apakah tindakan serta nasihat yang boleh jadikan iktibar oleh masyarakat supaya dapat menghindari perkara ini? Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tampin atas soalan berkenaan mengikut trend semasa mangsa yang terpengaruh dan terpedaya dengan
iklan-iklan tawaran pekerjaan di laman sosial media seperti Facebook dan sebagainya. Dan ada mangsa yang diperdaya oleh kenalan baru, media sosial. Kebanyakan mangsa yang terjebak adalah mereka yang berasal dari kawasan pendalaman dan luar bandar yang sedang mencari pekerjaan. Dan terjumpa iklan-iklan yang menawarkan gaji-gaji lumayan dan sebagainya. Antara jawatan yang ditawar oleh sindiket bagi mengaburi mata mangsa misalnya adalah pekerjaan sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan di syarikat pelaburan atau di kasino berlesen. Ada juga pekerjaan di tempat-tempat peranginan, jurubahasa, pegawai pemasaran dan sebagainya. Namun demikian, apabila mangsa sampai ke negara destinasi berkenaan, kebanyakan mereka dipaksa bekerja sebagai skema. Itu penipuan, iaitu menipu orang dalam talian untuk pelaburan yang tidak wujud dan sebagainya. Dan tentunya dalam hubungan ini berdasarkan maklumat yang diperolehi oleh PDRM semasa sesi libat urus yang kita laksanakan dengan negara destinasi dan juga semasa sesi penyiasatan dengan mangsa-mangsa yang terlibat, kita dapati ada beberapa kategori yang terlibat. Antaranya mereka yang terpedaya dengan iklan tawaran pekerjaan namun menyedari hakikat sebenar mereka telah ditipu apabila sampai ke negara berkenaan. Dan ada juga kumpulan yang mereka mengetahui tujuan asal mereka ke negara destinasi. Maknanya mereka tahu apa tujuan mereka pergi sebagai skema, namun bila sampai dah bekerja di sana mereka tidak mencapai sasaran yang dikenaki oleh pihak berkenaan, maka perkara-perkara yang diluanjakan akan berlaku. Dan ada juga di antara mereka yang berjaya telah dibawa balik oleh pihak PDRM tetapi telah pergi semula ke negara berkenaan dan meminta untuk diselamatkan. Ini antara kategori-kategori yang berlaku. Berkaitan dengan soalan yang tambahan dan berikutnya, rakyat Malaysia, kita nasihat kepada rakyat Malaysia yang menerima tawaran pekerjaan di luar negara, hendaklah terlebih dahulu mengetahui dan mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan pekerjaan tempatan agar mereka memastikan mereka sentiasa mengambil tahu akan pekerjaan yang sah. Antara perkara-perkara penting yang perlu ada untuk urusan pengambilan pekerja asing misalnya berkaitan dengan visa kerja, kontrak kerja dan sebagainya. Selain daripada itu, nasihat kita, orang ramai yang ditawarkan pekerjaan di luar negara juga dinasihati supaya merujuk terlebih dahulu kepada kedutaan negara kita dan juga konsul Malaysia di negara-negara berkenaan bagi kita mendapat nasihat supaya apa saja yang ditawarkan oleh mereka merupakan sesuatu yang sah, telah mendapat nasihat daripada pihak-pihak yang berkaitan. Terima kasih.